إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Islah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan berkongsi satu tajuk ataupun membincangkan satu tajuk berkenaan dengan akhlak salafus salih. Kenapa kita memilih akhlak salafus salih? Kenapa kita tidak memilih akhlak orang lain? Banyak sebabnya, tetapi salah satu prioriti ataupun keutamaannya adalah akhlak salafus salih adalah akhlak orang-orang salih dahulu, yang mana mereka ini adalah yang dibentuk secara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibentuk, dibimbing oleh para sahabat yang mendapat bimbingan langsung daripada Nabi dan juga oleh para tabi'in. Maknanya orang ini adalah orang yang sangat saleh sehingga acuan dia adalah acuan yang langsung daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai preamble kepada kuliah kita pada malam ini, saya ingin menakalkan apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Katsir bila dia berbicara berkenaan dengan akhlak salafus salih, dia menyebut, dia kata setelah membicarakan banyak pendapat ulama salaf, Imam Ibn Katsir kata selepas kita banyak berbicara berkenaan dengan banyaknya pendapat ulama salaf, dia kata sebahagian ulama salaf berkata bahawa manusia ini ada dua kategori. Manusia ini ada dua macam, ada dua jenis. Apa dia? Satu dia kata manusia yang baik, dan yang keduanya manusia yang jahat. Manusia ni, Imam Ibn Katsir dia bawa pendapat ulama salaf, dia kata manusia ni ada dua jenis. Satunya manusia itu manusia yang baik, dan yang keduanya manusia itu adalah manusia yang jahat. Dan kita ni tuan-tuan, sudah tentu saya percaya yang ada dalam masjid pada malam ni semua nak jadi orang baik. Jangan jadi macam satu hamba Allah tu, dia kata dia dah jemu dah jadi baik. Yang seorang tu kan, dia dah jadi, mula-mula dia keluar sebagai lelaki, lepas tu dia nak jadi perempuan, jadi pondan. Bila dah jadi pondan, dia dah taubat, balik semula jadi lelaki, dah taubat dah. Lepas tu bila dia tak tahan orang kata dia macam-macam, dia pun katalah saya dah bosan jadi baik. Ni masalah tuan-tuan. Baik sangat dia tu sampai tahap bosan. Kita ni kalau bosan makan nasi pasal apa? Sebab banyak sangat makan nasi, kan? Bosan makan durian pasal apa? Sebab banyak sangat durian belakang rumah. Bosan jemu dah dengan harum manis pasal kita tokel harum manis. Kalau orang ni dia bosan jadi baik, dia jemu jadi baik, maknanya dia baik telajak. Baik telajak lebih daripada Nabi lagi. Kita tak tahulah sampai tara tu.
Tapi tuan-tuan sekalian, ada orang sampai tahap dia dah bosan dah jadi baik. Kita tak mau sampai tahap tu, tuan-tuan. Baik. Jadi manusia ni, Imam Ibn Kathir dia menakalkan apa yang ulama salaf kata. Manusia ni dua jenis. Satu, manusia tu baik, yang kedua manusia tu jahat. Dan kita semayang tadi, tuan-tuan, kita semayang maghrib, kita sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ataupun dengan beberapa ungkapan yang hampir sama. Kemudian yang keduanya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan nombor tiga kita kata assalamu alayna, kan? Salam sejahtera ke atas kita, wa ala ibadillahi salihin, dan juga ke atas hamba Allah Ta'ala yang salih, hamba Allah Ta'ala yang baik. Mana kita letak diri kita ni parallel, at par, kan, setaraf dengan orang baik. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, lepas kita memuliakan Allah, selepas kita ucap selawat dan salam ke atas Nabi kita, nombor tiga, kita berdoa dan kita letak kita at par, sama, kan? Sama level dengan orang-orang yang saleh. Itu tuan-tuan sekalian. Maka dua jenis ni, satu manusia tu baik, dan yang kedua manusia tu jahat. Maka dia kata apa? Ulama salaf kata apa? Dia kata bahawa manusia yang baik ni, manusia yang baik, dia kata terimalah kebaikan dia. Maksudnya, kalau kawan kita tu orang baik, kalau kaum kerabat kita tu orang baik, kalau guru kita orang baik, kita terima kebaikan dia. Kita terima kebaikan dia. Dan jangan paksa dia di luar kemampuan dia. Maksudnya, kalau kita ada anak, atau mak ayah kita, atau kawan kita, atau jiran tetangga, dia baik, jangan kita nak paksa dia jadi baik lebih daripada kemampuan dia. Jangan. Sebab manusia ni, dia pelbagai, kan, kemampuan dia berbeza. Ada orang senang bangun sembahyang subuh, kan, tak perlu jam, kan, tak perlu ayam berkokok, tak perlu isteri kejut, masuk je azan subuh, masuk je waktu subuh 5.50, pukul 4 dia celak mata dah, siap dengan qiyamul lail lah apa semua. Pasal apa? Dia memang satu orang yang mudah bangun. Ada orang, bukan kata dia jahat, dah, dia baik juga, tapi dia susah bangun. Marilah gempa bumi macam mana sekalipun, kan, bini punyalah besar, kan, jalan sampai papan tu berayun, tak terjaga, tuan-tuan. Anak datang main bubuh pampers atas muka anak umur 2 tahun, letak punggung atas muka, tak bangun. Bukan kata dia jahat, dah, dia tak jahat, tapi dia memang jenis susah nak bangun. Kita janganlah kata kat dia engkau jahat, jangan, kan. Benda yang memang semula jadi, dia satu orang yang jenis susah nak bangun. Bunyilah kilat sambar menyambar macam mana, dia tak bangun. Perampok dah selongkar habis almari rumah dia, dia tak sedar. Kalau macam tu, tuan-tuan, benda yang di luar kemampuan dia. Baik. Tapi bukan maksud saya hak jenis bangun dah. Bangun dah pukul 6 dia pergi tidur balik. Tu cerita lain. Kan? Yang kita cerita ni orang tu orang baik. Tapi benda hak dia tak mampu. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, dia tu dia baik, tapi dia berzikir dia kurang. Pasal apa? Dia jenis susah nak berzikir. Tak apalah, kan? Mungkin bab puasa dia lebih, zikir dia kurang. Ada orang zikir dia lebih, puasa dia kurang, kan? Ada orang bab tolong orang dia lebih, kan? Tapi bab lain dia kurang. Tak apa. Yang penting dalam ruang lingkup kemampuan dia, kalau dia orang baik, kita terima dia seadanya. Ini kata-kata ulama salaf. Kita jangan paksa dia lebih daripada kemampuan. Dia baik setakat tu, alhamdulillah. Baik. Kemudian, tuan-tuan, dan jangan kita menyusahkan dia. Jangan kita susahkan dia. Kita ni dah kita nak lebih lagi, jangan. Saya ingat, tuan-tuan, jadi peguam syar'i ni, nak kata untung tu tidak, tapi ada yang untung, ada yang rugi. Tak. Yang untungnya, banyak benda yang berlaku pada orang kita boleh ambil sebagai pelajaran. Yang ruginya, rumah tangga kita aman damai, tapi kepala kita sakit kepala. Pasal apa? Dia serabut dengan cerita rumah tangga orang. Tu masalah lah pula. Kan? Tu ada untung rugi lah jadi peguam syar'i ni.
Saya ingat dulu masa saya mula-mula jadi peguam, lebih kurang tahun 96, 97, tuan-tuan. Ada satu hamba Allah ni, dia baik, bukan orang tak baik, orang baik. Dia datang cerita kat saya macam-macam lah masalah dia dengan isteri. Satu hari, tuan-tuan, rumah saya tu telefon bunyi pukul 4 pagi. Rumah saya telefon tu kita ada skrin, yang keluar skrin kan, mana siapa yang telefon kita tahu siapa pemanggil. Jadi masa bunyi telefon pukul 4 pagi, tuan-tuan kalau dengar telefon rumah, bukan handphone, telefon rumah pukul 4 pagi, agak-agak apa yang terlintas dalam kepala tuan-tuan? Kematian lah. Kan? Kematian lah. Saya orang Kelantan, isteri saya orang Pahang. Bangun pukul 4 pagi tu berdebar ni, nak pergi tengok kat telefon, berdebar, skrin yang keluar tu nombor mana? Nombor Kelantan ke nombor Pahang? Saya duduk kat Penang. Kan? Saya duduk kat Penang. Nombor Kelantan ke nombor Pahang? Duduk berdebar ni, tuan-tuan. Nombor mana keluar? Pukul 4 pagi, tuan-tuan. Tengok-tengok nombor Penang. Aish. Aku mana ada saudara kat Penang. Kan? Kalau ada pun adalah sepupu. Tapi rasa ni bukan nombor dia. Tak apalah, angkatlah juga kod yang sepupu kita tadi ada masalah apa tengah-tengah malam pukul 4 pagi. Angkat-angkat, bunyi suara dia, Ustaz. Yang angkat hamba Allah tadi, suara dia. Saya kata, ya Allah, apa cerita ni pukul 4 pagi? Dia kata, minta maaf Ustaz, saya tak boleh tidur. Dia kata, hang tak boleh tidur dengan aku tak boleh tidur. Ni masalahnya, tuan-tuan. Ni masalah dia. Saya tanya pasal apa? Dia kata dia bergaduh dengan bini dia tak boleh nak tidur, maka dia kacau lawyer dia lah. Dia nak mengadu hal. Tak apalah, harap-harap ada pahala daripada Allah, kan? Tapi ringkas cerita, tuan-tuan, saya tanya dia, apa masalah sampai bergaduh ni? Masalahnya, tuan-tuan, dia nak suruh isteri dia pakai stokin. Dia nak suruh isteri dia pakai stokin. Saya kata, pasal apa jadi macam tu sekali sampai bergaduh? Dia kata, isteri saya tak mau pakai stokin. Saya suruh dia pakai tudung, dia pakai, tapi stokin dia tak mau pakai. Tuan-tuan, kita baru je jadi baik, kan? Isteri kita pun baru je nak ikut kita. Pelan-pelan lah, jangan duk laju sangat. Isteri ustaz pun tak pakai stokin pergi beli ikan dekat pasar tu. Kan? Isteri ustaz pun tak pakai stokin. Tuan-tuan sekalian, tak apalah, kita nak cerita bab fiqh tu kita cerita kemudian. Tapi nak ceritanya ruwaidan qalilan wa qalilan, sikit-sikit lah, kan? Sikit-sikit, jangan duk laju sangat. Jadi tuan-tuan sekalian, dia kata, dia marah kat bini, dia kata, kalau hang tak mau pakai stokin, aku kerat kasut hang, dia kata. Nak kerat kasut. Ni masalah, kan? Ni masalah. Jadi tunggang terbalik rumah tangga. Niat kita nak isteri jadi baik, nak suami jadi baik, nak anak-anak cucu jadi baik tu bagus. Niat tu bagus. Tapi kadang-kadang cara tu tak berapa kena, dia jadi masalah lain pula. Yang ni yang ulama salaf dia pesan kat kita sangat-sangat. Tuan-tuan, kita ada rumah tangga, kita ada kampung halaman, kita ada negeri, kita ada negara. Kita nak ahli keluarga kita baik, kita nak orang kampung kita baik, kita nak masyarakat kita jadi baik. Tapi pastikan bila kita nak mereka jadi baik, cara kita tu jangan terlalu kasar. Jangan terlalu faja'atan, jangan terlalu nak cepat. Sebab kita bimbang, sikit lagi dia jadi benda lain. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Katsir bila dia menakalkan kata-kata ulama salaf ni, dia kata apa? Jangan paksa dia di luar kemampuan dia, dan jangan menyusahkan dia. Ada pun dia kata manusia hak jahat ni pula, dia kata yang jahat ni, maka suruhlah manusia yang jahat tu buat baik. Tugas kita bila kita nampak orang tu buat jahat, tugas kita suruh dia buat baik. Jangan kita duduk senyap. Tak boleh. Duduk senyap je, biarlah dia nak jadi apa pun. No, tak boleh. Kita kena selalu bincang, susun strategi, mesyuarat, panggil orang. Macam mana kita nak buat dengan kawan kita ni yang jahat? Macam mana kita nak ubah dia, nak transform dia daripada orang hak jahat,
orang yang tak peduli hukum hakam agama, lepas tu kemudiannya boleh jadi orang baik. Kita kena ada sentiasa benda-benda lagu tu. Siang malam kerja kita macam mana nak suruh orang jadi baik. Dan ibda' binafsik, mulakan dengan diri kamu. Diri kita, anak-anak kita dulu. Kita bagi tumpuan yang tu. Maknanya kalau kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita kena selalu bincang, suami isteri ni, macam mana nak jadikan anak kita ni baik. Apa lagi perangai dia yang tak bagus, yang kita kena tukar dia. Suruh dia hilangkan sifat yang tak baik. Tu contoh. Lepas tu barulah kita pergi orang kampung, jiran tetangganya, negeri, negara dan sebagainya. Baik. Itu. Kemudian tuan-tuan sekalian, jikalau orang yang jahat itu tetap dengan kesesatan dia, dia tetap dengan kesesatan dia, dan dia tetap dengan kebodohan dia, maka berpalinglah daripadanya. Jangan kita duduk bersahabat dengan dia. Kita berkawan dengan dia sekadar untuk dakwah dengan dia, tapi jangan kita duduk bergaul rapat dengan dia. Sebab bila kita bergaul rapat dengan orang tu, dengan kita sekali kena. Ini masalah. Kan? Kita tak mau. Nanti dia mengumpat orang, nanti dia maki hamun orang, dia cakap benda-benda lucah, benda-benda kotor dan sebagainya. Ni jadi masalah. Kan? Macam masa saya di England 4 tahun tuan-tuan. Walaupun anak saya ni kita kontrol, ialah apa ni, ayah dia ustaz, mak dia ustazah, kan? Kita selalu kontrol sembahyang jemaahnya dengan usrah dan sebagainya. Tapi anak kita, dia lebih terpengaruh dengan kawan-kawan sebaya dia, kan? Dengan kawan-kawan sebaya dia. Walaupun ayah dia, mak dia tak cakap benda-benda yang tak elok, tapi bila dia bercampur dengan orang putih ni tuan-tuan tahulah, kan? FUCK ni kat mulut zikir harian, kan? Apa satu lagi apa tu? Holy shit. Tu pun benda yang zikir harian dia. Saya pun heran macam mana taib boleh jadi suci. Kan? Macam-macam lah. Dia perkataan buruk, kotor ni keluar senang-senang je. Jadi saya bincang dengan isteri, antara benda yang kita nak kena buat ialah kena keluarkan dia orang ni daripada sekolah Mak Saleh ni dalam tempoh yang cepat. Sebab kita bimbang dia terpengaruh dengan akhlak Mak Saleh yang maki hamun, cakap kotor ni, benda terjadi biasa. Kita kena elak daripada perkara-perkara yang macam tu. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bila kita dengan orang jahat ni, kita jangan campur dengan dia orang. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Mu'minun ayat 96 dan 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' ni maknanya tolak, reject. Tolaklah perbuatan buruk mereka itu, hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah perbuatan buruk mereka itu dengan lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan, dan katakanlah, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabb, dari kedatangan mereka kepadaku. Maknanya benda buruk kita kena reject, kita kena tolak, kita jangan duduk sekali. Bila kita duduk sekali dengan dia orang, maka kita akan terpengaruh sedikit sebanyak. Tuan-tuan sekalian, masalah kita ni, bila kita duduk dekat dengan satu benda, walaupun benda tu asalnya kita tak suka, kita akan jadi get used. Kita akan jadi biasa. Kita tak mau yang tu. Macam tuan-tuan semayang. Tuan-tuan semayang dengan orang yang khusyuk, dengan orang yang tertib, semayang tuan-tuan pun jadi cantik. Tuan-tuan duduk dengan orang yang suka beribadat, dengan orang yang suka berzikir, kita pun jadi rajin beribadat dan rajin berzikir. Tapi kalau tuan-tuan duduk di kalangan orang yang akhlak dia buruk, dia lambat laun kita akan jadi terbiasa. Contoh tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pernah tengok tak orang yang kutip sampah? Orang yang kutip sampah. Orang yang kutip sampah ni tuan-tuan, mula-mula dia tak boleh kerja kutip sampah. Siapa kat sini biasa kutip sampah? Bukan kutip sampah rumah,
kerja kutip sampah. Siapa kat sini biasa kerja kutip sampah? Tuan-tuan tahu tak, saya ni by professionnya, dari segi qualification saya lawyer lah. Bila saya pergi ke England buat PhD, tuan-tuan sekalian, bila saya pergi, beasiswa ataupun penajaan yang kita dapat daripada kerajaan tak cukup nak tanggung satu family. Kan, kita dengan isteri dengan anak 4 orang tak cukup. Jadi untuk survival kita di England dengan duit 1,000 pound sebulan, 1,000 pound sebulan lebih kurang 5,000 ringgit kita, kan, tak cukup. Kita kena kerja part time. Saya kerja part time, isteri saya kerja part time. Jadi kerja part time ni ikutlah kerja apa-apa yang dapat. Antara kerja yang saya pernah buat, tuan-tuan sekalian, nak orang kata sara kehidupan di sana, mula-mula sampai di UK tu ialah kerja jadi cleaner. Jadi tukang cuci. Jadi nak kena angkat sampah. Nak kena angkat sampah dekat depan Tesco tu lah. Kan? Nak kena angkat sampah. Cuba tuan-tuan bayang, kita di Malaysia kerja lawyer. Kan? Masuk mahkamah dengan jubahnya. Cik. Orang tengok, polis pun tengok. Polis pun kita boleh tengking lagi. Dalam mahkamah tu yang syoknya tuan-tuan, kita boleh tengking polis. Polis tak boleh buat apa. Tu yang best. Polis ada paku lagi kita boleh tengking. Kan? Tu yang seronok. Sampai merah muka-muka dia kita tengking dia. Seronok tuan-tuan jadi lawyer ni. Jadi siapa nak tengking polis kena jadi lawyer. Itu saja melawak. Baik. Jadi seronok kan kerja tu. Bila pergi ke England tuan-tuan sekalian, kita jadi down. Sebab kita nak kena turun berapa peringkat tu ke bawah, kena angkat sampah, kutip ikat sampah, letak satu tempat. Kan? Sebagaimana kita tengok bangla dekat tempat kita duduk kerja, yang tu yang kita kena buat. Mula-mula kerja tuan-tuan memang tak tahan. Pasal apa? Bau sampah. Bau sampah kat rumah tak apa, ni bau sampah yang kat luar tu. Mak Saleh tuan-tuan tahulah, malam minggu dia muntah. Dia pergi muntah dalam tu. Cuba tuan-tuan bayang, segala jenis muntah ada dalam tu. Hari pertama kerja, hari kedua kerja tak tahan. Tapi bila kita dah lama, jadi macam mana? Dah jadi biasa. Tu yang maksudnya. Kan? Itu maksud dia. Jadi hak bau busuk tu kita dah tak heran dah. Perangai buruk ni pun sama tuan-tuan. Mula-mula kalau tuan-tuan tak biasa dengar orang maki hamun, cakap lucah, cakap kotor, tuan tak akan rasa pelik. Tapi bila tuan-tuan berkawan dengan orang macam ni, hari-hari tuan-tuan tengok perangai buruk manusia, akhirnya tuan-tuan pun dah tak rasa pelik dengan benda tu. Maka ulama salaf, dia pesan sangat-sangat berdasarkan kepada surah Al-Mu'minun ini, supaya kita tinggalkan orang jahat. Orang jahat ni kita hanya pergi kepada dia dengan tujuan dakwah. Tapi kalau tujuan nak berkawan dengan dia, no. Jangan sekali-kali. Sebab dia akan menyebabkan kita biasa dengan kejahatan yang dia buat. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahawa apabila syaitan mengganggu kita, maka Allah Ta'ala pesan kepada kita, fasta'iz billah. Perintah daripada Allah, fasta'iz billah. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Kita nampak aja ada bisikan syaitan, maka kita sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan sekalian, apa dia antara akhlak-akhlak utama. Baik. Apa dia? Kita kata ciri-ciri ataupun akhlak-akhlak utama golongan salaf yang boleh kita ikuti. Baik, antaranya tuan-tuan sekalian, baik, sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berpesan kepada kita tuan-tuan sekalian, ittaqillah. Ittaqillah, apa maksud ittaqillah? Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana sahaja kamu berada. Haitsuma kunta, di mana sahaja kamu berada. Dan iringilah perbuatan yang jahat itu dengan kebaikan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebabnya ialah nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia.
Baik, dalam hadis ni tuan-tuan sekalian, nombor satu, Nabi pesan kepada kita ittaqillah, bertakwa kepada Allah Ta'ala walaupun kita duduk kat mana. Apa maksud takwa kepada Allah? Maksud takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kita menjalankan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan dia. Itu maksud takwa. Bila kita sebut macam tu tuan-tuan sekalian, bila kita sebut macam tu, maksudnya apa? Maksudnya ialah benda hak wajib kita laksanakan, benda hak sunat pun kita laksanakan. Itu suruhan Allah. Manakala larangan Allah Ta'ala ada dua. Larangan Allah Ta'ala ada dua. Satunya adalah benda haram. Itu larangan Allah. Yang keduanya benda makruh. Itu juga benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kekeliruan yang sering kali berlaku di kalangan kita, tuan-tuan sekalian, ialah sebahagian daripada kita, dia menganggap bahawa makruh ni benda yang boleh buat. Ini masalah. Dia anggap makruh ni benda yang boleh buat. Saya ambil satu contoh. Pernah satu masa tuan-tuan sekalian, saya duduk berbincang dengan satu hamba Allah. Bila saya bincang dengan dia, duduk cerita pasal mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Lepas tu dia kata dalam mazhab Maliki, dia kata boleh makan anjing. Dia kata dalam mazhab Maliki boleh makan anjing. Saya dah kata dekat dia, tunjuk kat saya kat mana yang kamu jumpa dalam mazhab Maliki boleh makan anjing. Dia pun tunjuk kepada saya, tuan-tuan, photostat daripada kitab daripada kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama mazhab Syafi'i yang berasal dari Syria, yang telah meninggal dunia, almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tuan-tuan sekalian, bila saya tengok di situ, daripada apa ni yang kita kata, daripada photostat tadi, kita dapati bahawa dalam tu disebut bahawa dalam mazhab Maliki ni, tuan-tuan sekalian, dalam mazhab Maliki, rupa-rupanya yang dia kata boleh makan tu, rupa-rupanya dalam mazhab Maliki ada dua pendapat, ada dua qaul. Tapi kedua-dua qaul mengatakan bahawa daging anjing dilarang untuk dimakan. Cuma perbezaannya, satu pendapat dalam mazhab Maliki, maksud larangan itu ialah haram. Pendapat yang kedua dalam mazhab Maliki, maksud dilarang itu ialah makruh. Dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia memilih dengan mengatakan bahawa qaul mu'tamad dalam mazhab Maliki ialah pendapat yang mengatakan bahawa makruh memakan daging anjing. Jadi saya kata bahawa dalam agama, bila makruh maknanya bukannya boleh, tapi makruh maknanya dilarang. Tak boleh kita makan. Kita jangan biasakan sebut boleh. Tak. Kalau makruh, kita kena biasa sebut tak boleh makan. Cuma kalau makan, kalau ambil mazhab Maliki, pendapat yang kedua, qaul mu'tamad di sisi Dr. Wahbah Az-Zuhaili, maksudnya tak berdosa. Cuma kalau tak makan, dapat pahala. Tapi masalahnya, tuan-tuan, buat apa kita bincang benda ni dekat Perlis tak? Ke orang Perlis ni kat sini ada yang selera nak makan anjing? Ada tak selera nak makan anjing? Saya cuma nak bagi contoh kepada tuan-tuan. Saya bukan nak cerita pasal anjing ni sangat. Cuma nak cerita kat tuan-tuan, kebiasaan orang kita, bila sebut makruh, dia kata boleh buat. Ini salah. Tuan-tuan kena, bila sebut takwa, tuan-tuan kena biasakan bahawa takwa itu, kalau benda yang dilarang oleh Allah dan Rasul, dua. Satu haram, satu makruh. Haram tak apa, kita faham dah. Makruh ni tuan-tuan, kalau benda tu tak terdesak sangat, kalau benda tu tidaklah itu menyusahkan kita sangat, tak payah buat lah.
Pasal apa? Bila kita tinggalkan benda makruh, kita dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Bila kita tinggalkan perkara yang dilarang dalam agama, sama ada dia haram atau dia makruh, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak lebih hampir kepada sunnah, caranya meninggalkan benda haram dan benda makruh. Kalau benda makruh kita bermaharaja lela buat, tuan-tuan sekalian, itu bukan tanda orang yang kasih kepada Allah dan Rasul. Macam kita lah tuan-tuan, mak kita tak suka satu benda, tapi dia tak rotan lah kita, dia cuma tak suka. Kan? Ayah kita tak suka satu benda, tapi dia tak rotan. Tuan-tuan nak buat ke? Kita tak buat, tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan main parit. Main dekat parit tu, dekat tali air tu. Kita tahu dah, kita balik sikit lagi, mak akan rotan kita. Kan? Mak akan rotan. Nak tanya siapa kat sini dengan selamanya dia berjalan depan mak. Mak, saya balik pada tali ayak. Berapa ramai dengan kita hak buat perangai lagu tu? Kita tak buat lagu tu, kita naik senyap-senyap. Kan? Kita panjat tingkap bilik kita tu senyap-senyap pasal kita takut mak kita marah dekat kita. Kadang-kadang mak tak marah pun. Makruh ni tuan-tuan, makruh ni walaupun benda tu tak berdosa, tapi bila dia dilarang oleh agama, kita tak sanggup nak buat. Kita tak sanggup. Maka itulah tanda, tuan-tuan sekalian, orang yang sangat-sangat berhati-hati, yang kita panggil sebagai wara'. Baik. Apa dia antaranya, tuan-tuan sekalian, yang disebut sebagai sifat-sifat yang ada kepada golongan salafus salih? Yang pertamanya, dia selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah sifat akhlak yang ada kepada salafus salih. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita dalam keluarga kita, biasakan diri kita ajak ahli keluarga kita semayang. Sebagai contoh, tuan-tuan bangun pukul 6 pagi semayang subuh. Tengok-tengok isteri ataupun suami kita belum bangun, pergilah kejut dia. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan suka jadi baik seorang-seorang. Bangun pagi-pagi semayang subuh, tengok pasangan kita tak bangun, kita biar je kat dia. Dia bangun ke tidak, kita tak peduli. Anak kita bangun ke tidak, kita tak pernah peduli. Tapi kita bagus, kita semayang subuh dengan zikirnya, lepas tu baca Quran sampai matahari naik. Bagus ke perangai lagu tu? Bagus. Sebab apa? Sebab kita ni buat ibadat. Tapi yang tak bagusnya ialah kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang tu tak bagus. Kita biarkan pasangan kita tidur sampai cerah. Kita tak peduli anak kita bangun pukul berapa. Yang ni tak bagus. Saya ingat tuan-tuan sekalian, satu jiran saya. Jiran saya ni tuan-tuan, rumah dia sebelah. Rumah saya rumah teres. Saya tak mampu nak beli rumah banglo. Bukan macam tuan-tuan ada rumah banglo dengan tanah luas lagi kan, dengan kebun kat belakang. Saya ni rumah teres je. Jadi rumah teres ni tuan-tuan, keburukan dia apa? Keburukan dia, rumah teres ni dia rumah berhantu. Pasal apa? Sebab jiran sebelah jalan, kita bunyi macam orang berjalan dalam rumah kita. Jiran sebelah buka pintu, kita terasa pintu kat rumah kita terbuka. Jiran sebelah duduk kat dapur, duduk masak ke kungkang-kungkang bunyi apa ke pinggan mangkuk kat dapur rumah dia, kita bunyi macam dapur rumah kita. Hoi, seram sejuk tuan-tuan. Saya hak ustaz ni pun berdiri bulu roma juga. Bini tak ada kat rumah kadang-kadang tu. Kan tiba-tiba bunyi kat dapur. Dia ingat ke siapa ada kat dapur? Jenguk-jenguk tak ada. Rupa-rupa jiran sebelah. Nak cerita tuan-tuan, jiran sebelah rumah saya punya bagus tuan-tuan. Bangun pagi-pagi waktu subuh, saya boleh dengar dia panggil nama seorang-seorang anak dia. Kita boleh dengar dengan telinga kita, dia panggil seorang-seorang anak dia. Dia ketuk pintu satu-satu tu. Ni, kita nak tiru perangai macam ni. Di kalangan kita malam ni tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita, bila dia bangun, dia semayang subuh, dia pastikan setiap ahli keluarga dia semayang. Saya tengok satu kawan saya masa di England. Saya pun kagum dengan dia. Dia bukan ustaz tuan-tuan. Isteri dia bukan ustazah. Tapi cara dia, suami isteri, walaupun bukan ustaz, bukan ustazah, bukan mengaji agama, tapi cara dia saya tengok, kadang-kadang saya boleh kata lebih daripada ustaz dan ustazah. Pasal apa?
Di England tuan-tuan sekalian, waktu semayang dia bertukar cepat sangat. Sebab tuan-tuan tahulah di England kan dia punya iklim tu iklim melampau. Macam kita lepas 2-3 hari baru 2 minit waktu semayang beralih kan. 2 minit, 1 minit macam tu je. Di England jangan. Kadang-kadang tuan-tuan niat nak semayang apa? Nak semayang Zuhur pukul berapa? Pukul 2 petang. Tengok-tengok dah asar dah. Zuhur masuk 11.30, asar masuk pukul 1.30. Nak kata apa? Ada kawan saya Zuhur dengan asar dua-dua burn. Pasal apa? Nak semayang Zuhur pukul 3 suku. Pukul 3 lebih sikit dah masuk maghrib. Kita tengah study kan, tengah study tengok-tengok dah masuk maghrib dah. Dua-dua habis, dengan Zuhur dengan asar habis semua. Jadi kawan saya ni tuan-tuan sekalian, dia bukan ustaz, dia bukan ustazah. Tapi yang saya kagum dengan dia, masa tu subuh pukul 2 lebih. 2 ke 3 pagi, macam tu lah. Jadi kita dah tidur awal, bangun pagi tu, dia kejut seorang-seorang anak dia boleh pergi ambil air semayang, tunggu kat tikar semayang, berjemaah beramai-ramai. Yang mana perbuatan macam ni, kadang-kadang mak ustazah, ayah ustaz pun tak mampu nak buat. Jadi sebab tu tuan-tuan, pastikanlah amar ma'ruf nahi munkar ni, kalau kita nak cakap dalam konteks satu negara, banyaklah cerita dia. Tapi sekadar satu contoh saya nak sebut dalam keluarga kita ni, kalau boleh tuan-tuan sekalian, kita hendaklah sentiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebabnya tuan-tuan sekalian ialah dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebabnya kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Maka kalau kita nak jadi umat yang terbaik, lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Saya tuan-tuan, saya sebenarnya tak mimpi pun nak jadi penceramah macam ni. Tapi saya suka berkongsi ilmu yang saya ada, kefahaman yang saya ada dengan orang ramai. Menyebabkan saya akhirnya jadi penceramah macam ni. Walaupun asal-asalnya masuk UIA nak jadi lawyer. Tuan-tuan sekalian, bila kita buat amar ma'ruf nahi munkar, kita nak ajak masyarakat kepada Islam. Dan Islam yang kita nak bawa ni kalau boleh Islam yang solid, kan? Yang terbaik. Tapi kadang-kadang orang ramai dia tak mau. Tuan-tuan kena faham bahawa yang masuk syurga tu jumlah dia lebih sedikit daripada yang masuk neraka. Orang baik dengan orang jahat lebih ramai daripada orang baik. Orang yang semayang dengan tak semayang, orang tak semayang lebih ramai daripada orang yang semayang. Contoh tuan-tuan sekalian, masjid kita ni, Masjid Al-Islah. Tuan-tuan tengok semayang 5 waktu berapa ramai hak datang? Kan, semayang 5 waktu berapa ramai hak datang? Sedangkan penduduk kampung berapa ramai? Benda ni berlaku di semua masjid tuan-tuan sekalian. Tu kita tak ceritalah benda lain. Kan, ada kawan saya tuan-tuan sekalian, dia cerita dia masa muda-muda dulu semayang ni jarang-jarang. Bukan kata tinggal semayang jarang-jarang, semayang tu jarang-jarang. Tapi bila dah tua ni barulah semayang 5 waktu. Mana benda tu benda biasa tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita berdakwah kepada orang ramai, kita buat amar ma'ruf nahi munkar, biasalah orang tak suka kepada kita. Tu benda biasa. Kan? Bila kita suruh orang buat baik ni, kita larang orang buat jahat, jadi bila orang tak suka kat kita, tu benda biasa. Tuan-tuan, dalam dunia ni tak ada manusia yang orang suka kat dia 100%. Semua orang suka kat dia, tak ada. Mesti ada orang tak suka. Jadi jangan kecil hati kalau ada orang tak suka kat kita. Tu benda biasa. Ke tuan-tuan pernah tengok orang yang mana semua orang suka kat dia? Ada tak? Ada? Tak ada, mana ada? Tuan Mahathir, ada orang benci kat dia. Pak Lah, ada orang benci kat dia. Datuk Seri Najib, ada orang benci kat dia. Orang politik, mesti ada orang benci. Sama dengan orang agama, kan? Sebutlah ustaz mana, tok guru mana, mesti ada orang tak suka. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pilih. Kita nak orang tak suka kat kita, kita betul, ataupun orang tak suka kat kita, pada masa yang sama kita salah. Kita nak hak mana? Jadi pastikanlah yang kita ni sentiasa betul.
Tadi dalam khutbah Jumaat saya tadi tuan-tuan, saya ada sentuh sikit. Sekarang ni masalah ustaz sama ustaz ni duduk apa orang kata berhujah kan. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, macam-macam. Kita duk kempen ke orang ramai, bila belajar agama, belajarlah dalil. Kan? Kita duk kempen ke orang ramai, belajar tu sampai tahap kita tahu dalilnya apa. Semayang tu wajib, pasal apa wajib? Quran kata apa? Hadis kata apa kan? Ambil air semayang kan? Macam mana cara kita basuh muka, cara kita sapu dekat kepala dan sebagainya. Kita nak tahu dalil. Quran kata apa, hadis kata apa. Sebab apa tuan-tuan? Bila tuan-tuan tahu dalil, tuan-tuan kenal lebih rapat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan kenal lebih rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding sekadar belajar agama pada kitab fiqh tanpa menyebut dalil. Tuan-tuan agak jauh daripada Allah dan Rasul sebab tuan-tuan tak tengok apa firman Tuhan dan apa sabdaan Nabi. Jadi sebab tu kita duduk kempen orang ramai, belajar agama, belajar sampai kepada dalil. Itu lebih baik. Baik, yang kedua, tuan-tuan sekalian, hendaklah kita mempunyai akhlak salafus salih yang kedua, iaitu dengan mendahulukan sifat lemah lembut daripada menggunakan kekerasan. Bila kita berdakwah, bila kita buat amar ma'ruf nahi munkar, hendaklah kita mendahulukan lemah lembut. Bukan kata tak boleh kekerasan, boleh guna kekerasan, tapi dahulukan lemah lembut. Macam kita dengan anak kita lah. Kan kita dengan anak kita. Nak guna kekerasan bukan tak boleh, boleh, tapi dahulukan lemah lembut dulu. Pujuk dia, puji dia dulu, bagi dia kembang elok dulu, kan? Bila kita pujuk rayu dengan lemah lembut tak jadi, baru kita guna kekerasan. Masyarakat pun lagu tu tuan-tuan. Kita mulakan dengan lemah lembut. Kekerasan ni selepas daripada itu. Itu cara dia tuan-tuan. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Mana kita ajak orang ni dengan cara hikmah. Kita kena cerdik maknanya. Kita kena pandai guna kebijaksanaan. Macam mana kita nak ajak orang dengan kepada jalan Allah Ta'ala? Mesti dengan menggunakan pelajaran yang baik. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, bila kita bantah orang dengan cara yang baik, dia akan mati kutu. Dia akan checkmate. Saya dalam Facebook tuan-tuan saya duk tengok ada orang duk share. Apa ni? Tok Kenali. Dia ni tarikat Naqsyabandi. Kan? Adalah Tok Kupaluhnya, Abdul Alam Limbungnya, apa semua kan. Dia nak cerita bahawa pejuang-pejuang Melayu dulu ni dia masuk tarikat. Dia nak cerita yang tu. Saya pun geram lah, kan? Saya pun geram lah. Saya kata bagus juga orang zaman dulu, kan? Kita tak cakap lagi fakta tu betul ke tidak. Kita tak cakap lagi yang tu. Kita kata kalau benda tu betul sekalipun, bagus juga. Sebab orang zaman dulu dia masuk tarikat, tapi dia lawan penjajah, kan? Dia memerangi penjajah. Dia lawan dengan musuh. Dia sanggup angkat senjata lawan dengan penjajah. Tapi hak masuk tarikat zaman sekarang tuan-tuan sekalian, dia sibuk duk panggil orang pengganas. Ini masalah. Orang tu pengganas, orang ni pengganas, dia je hak baik. Sedangkan tuan-tuan sekalian, hakikat sebenarnya pasal apa? Ramai orang bila dia masuk tarikat, lepas tu dia tak mau dah berjuang. Bila dia masuk tarikat, dia tak mau dah amar ma'ruf nahi munkar. Bila dia masuk tarikat, dia tak mau lawan penjajah. Kalau tuan-tuan tengok para ulama, antara ulama yang terkehadapan menentang penjajah, menentang penakluk adalah Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Hak lain, zaman yang lain mereka tidak berhadapan sangat dengan penakluk. Menyebabkan tuan-tuan sekalian, orang yang kemudian ni bila dia masuk tarikat dengan satu tujuan. Dia nak bersihkan diri dia. Maka tumpuan dia hanya kepada diri dia. Dia tak peduli kepada masyarakat. Ni masalah dia. Sebab tu saya nak pesan tuan-tuan sekalian, marilah kita, kalau kita nak bersuluk sekalipun,
Kalau kita nak jadi ahli sufi sekalipun, jadilah ahli sufi ataupun kita bersuluk dengan landasan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kita kena ada sifat sabar. Kena ada sifat sabar. Apa dia? Itu dalam surah Luqman disebut dalam surah Luqman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Suruhlah manusia mengerjakan kebaikan dan halanglah mereka daripada perbuatan mungkar dan sabarlah apa yang menimpa kamu. Bila kita buat benda-benda baik, kita larang buat jahat ni tuan-tuan, dia ujian Allah Ta'ala ni macam-macam. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji direct dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji tak nampak pun kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Maksud saya macam ni, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita amar ma'ruf nahi munkar ni direct dengan amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya saya bercakap malam ni, tiba-tiba ada orang terasa, kan? Itu direct. Kesan daripada amar ma'ruf nahi munkar, ada orang terasa, menyebabkan dia marah kat kita. Dia kata, mana kereta ustaz? Dia nak cari kereta ustaz. Pasal apa? Dia nak pergi toreh. Itu direct daripada amar ma'ruf nahi munkar, kan? Dia nak cucuk paku contohnya. Itu direct daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga tuan-tuan, Allah Ta'ala uji kita yang indirectly. Dia tidak secara langsung, tapi dia datang dalam bentuk lain. Kita sibuk ni amar ma'ruf nahi munkar, tapi anak kita di rumah ada masalah. Itu indirectly. Kita sibuk amar ma'ruf nahi munkar, tiba-tiba perniagaan kita merosot, merudum. Itu indirectly. Yang ni yang kita kata kita kena sabar. Dia macam-macam dugaan tuan-tuan. Ni dalam sehari dua tuan-tuan tengok dalam media sosial diviralkan video macam mana satu budak sekolah lintas kan. Tiba-tiba ada lori langgar budak tu. Sedih kita tengok, kan? Itu bentuk ujian kepada mak ayah dia. Ujian kepada pentadbir sekolah, kan? Itu bentuk ujian daripada Allah Ta'ala. Maka bila datang benda tu, kita nak kena siasat. Siapa yang salah? Lori tu laju ke? Tak ada bumper di jalan ke? Pengawal keselamatan tak follow dia punya, sepatutnya dia hentikan kereta dulu semua kiri kanan, lepas tu baru bagi budak melintas ke? Macam-macam lah kita nak kena kaji selidik balik. Maka itu yang kita kata ujian daripada Allah Ta'ala. Bila berlaku macam tu tuan-tuan sekalian, maka kita hendaklah bersabar. Sabar maknanya apa? Tetap atas landasan. Bukan kata kita lari. Kita tak akan lari. Amar ma'ruf nahi munkar kita akan teruskan. Dakwah kita akan teruskan. Walaupun datang pelbagai kesusahan dalam kehidupan kita. Kita tengok ada orang bercerai-berai pun ada. Ada orang anak meninggal dunia pun ada. Macam-macam tuan-tuan sekalian. Maka kita kena hadapi benda-benda yang macam ni. Kemudian yang keempat tuan-tuan sekalian, akhlak salafus salih, dia tak suka tengok orang-orang Islam berpecah belah. Dia tak suka. Bila kita berdakwah tuan-tuan, hala tuju kita bukan kita nak suruh orang ramai berpecah belah. Tapi tujuan kita nak bawa orang ramai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu yang kita nak buat. Kalau kita tengok orang berpecah belah, kita sedih. Siapa yang gembira dengan perpecahan orang Islam, maka dia tidak mempunyai kepribadian salafus salih. Maka kita kena, bila kita berdakwah, bila kita lakukan sesuatu perkara, hendaklah kita mengutamakan keutuhan jamaah umat Islam. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, ialah kita memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Kita bagi nasihat kepada setiap orang Islam. Dan yang keenamnya ialah tuan-tuan sekalian, kita bersama pemerintah, bersama pihak berkuasa dalam beragama. Maknanya, di kalangan salafus salih, apa-apa yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, dia ikut. Katalah pihak berkuasa kata hari raya hari ni, maka kita jangan hari raya esok. Kita hari raya hari ni. Kalau pihak berkuasa kata kita di sini, kita kita tidak terikat dengan mana-mana mazhab, maka kita tak perlu terikat dengan mana-mana mazhab. Tuan-tuan masuk dalam negeri Kedah kata dia ikut mazhab Syafi'i, maka kita ikut mazhab Syafi'i. Kalau di sini pihak berkuasa mengatakan bahawa solat subuh
tidak ada kunut sebagaimana di Mekah, di Madinah dan sebagainya, maka kita tidak mengadakan kunut. Tuan-tuan pergi ke negeri lain pula yang mana yang ada kunut, kita menghormati di tempat berkenaan. Maka tidak ada masalah tuan-tuan sekalian bila kita follow pihak berkuasa. Yang jadi masalah bila kita menentang arus. Ini masalah. Kan? Bila kita menentang arus yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, dia jadi masalah. Pihak berkuasa menetapkan jihad dilancarkan contohnya, maka hendaklah kita patuh kepada pengisytiharan oleh pemerintah. Bila pemerintah kata kita hendaklah bagi bantuan kepada Syria, maka kita kena bagi bantuan kepada Syria. Maka itu cara yang dilakukan oleh salafus salih. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ingat satu orang pemerintah sangat jahat. Sangat jahat. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sangat jahat tuan-tuan. Sangat jahat. Dia punya jahat ni tuan-tuan, bukan jahat sikit-sikit. Sahabat Nabi pun dia bunuh. Manjanik dilontarkan kena kepada Kaabah. Runtuh sebahagian dinding Kaabah. Tuan-tuan bayang, Abrahah nak pergi runtuh Kaabah, Allah Ta'ala halang. Hajjaj, Allah Ta'ala tidak halang. Tuan-tuan kena belajar sejarah ni. Tuan-tuan kena belajar sejarah. Bahawa Allah Ta'ala, dia boleh buat ikut suka dia. Ikut kehendak dia. Kita tak boleh nak ubah apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala bila Abrahah nak runtuhkan Kaabah, Allah Ta'ala halang. Dihantar burung yang kita panggil burung ababil. Kan kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentera bergajah kan. Yang kita duk baca yang tu. Tu cerita dia. Siapa yang buat haji baru ni, duduk dekat Jamrah kan. Di Mina ni dia ada 3 peringkat. Mina hak paling dekat dengan Jamrah tu. Satu Mina yang kedua, Mina Mu'assim. Satu lagi Wadi Muhaisir. Wadi Muhaisir ni dia yang ketiga, dia paling jauh. Siapa yang kena Wadi Muhaisir dia kena jalan jauh. Kalau Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, kalau tuan-tuan baca tulisan Albani, dia kata di Wadi Muhaisir itulah tempat berlakunya peristiwa tentera bergajah yang Allah Ta'ala hantar burung ababil tu. Tuan-tuan sekalian, Abrahah nak runtuhkan Kaabah, Allah Ta'ala hantar burung. Tapi orang Islam yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia bunuh sahabat Nabi, dia dengan manjanik dan sebagainya, runtuh dinding Kaabah. Tapi Allah Ta'ala mengizinkan benda tu berlaku. Ini semua dalam hikmah yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui perkara berkenaan. Jadi Hajjaj ni tuan-tuan, dia punya jahat tu sampai tara tu. Tapi sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, tabi'in, bila dia semayang, tuan-tuan sekalian, dia semayang belakang Hajjaj. Dia semayang belakang Hajjaj. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, 2 imam tak boleh berlaku. 2 imam tak boleh berlaku. Walaupun kita tak setuju macam mana sekalipun dengan imam tersebut, kita tetap solat di belakang imam berkenaan. Macam tuan-tuan nak marah dekat custom, kat immigration, kat polis. Tuan-tuan nak marah macam mana sekalipun, tuan-tuan kena patuh kepada pihak berkuasa. Tuan-tuan tak setuju, dia ada saluran dia yang ditetapkan. Itu cara yang betul. Kan? Bila tuan-tuan tak ikut saluran, maka dia akan timbul banyak mafsadah. Sebab tu kita dengan mengikut akhlak dan peribadi salafus salih, kita kena follow ketetapan yang telah dibuat. Tak setuju macam mana sekalipun, bab ibadat ke, bab akidah ke, bab mengaji ke, bab apa sekalipun, kita kena taat. Dan kalau kita tak setuju, saluran itu dia telah ditetapkan dalam negara ini bagaimana untuk kita lakukan. Kemudian, apa lagi sifat yang ada kepada salafus salih? Yang ketujuhnya ialah bersegera dalam menunaikan solat yang fardu dan khusyuk ketika mengerjakan solat fardu. Semayang fardu kena buat cepat-cepat. Jangan duk lambat-lambat. Lepas tu bila semayang kena khusyuk. Saya tuan-tuan sekalian banyak jadi semayang ni saya jadi tak khusyuk. Ada. Bukan banyak sangat, tapi ada sebab yang tak khusyuk pasal orang sebelah. Perangai orang sebelah ni lah masalah. Sebab tu saya kalau nak semayang, saya pilih sebelah saya tu siapa. Kalau nampak agak-agak budak ni lagi buat aku tak khusyuk, ni kita lari ikut lain.
Saya kena banyak kali dah tuan-tuan. Kena banyak kali. Ada sekali tu dekat Bakarang, Masjid Bakarang Sungai Petani. Saya masa tu balik mahkamah ke mana saya tak ingat hari tu. Sampai ke belah Kedah ni, on the way nak balik pejabat. Perlih kerja hari Ahad kan? Perlih cuti hari Ahad. Cuti hari Ahad kerja hari sini. Macam tu lah. Hari Jumaat kerja kan. Macam tu lah. Saya on the way balik, nak balik ke Penang. Lalu kot Sungai Petani. Sembahyang Jumaat orang kata dah masuk dah. Kena berhenti juga. Saya pun berhentilah dekat satu masjid. Masjid Bakarang. Masa tu Masjid Bakarang tuan-tuan, dia ada dinding tinggi dekat pinggang kita ni. Saya pun masuk soft tu dekat dengan orang kata simen tu. Yang tinggi dekat pinggang kita ni. Satu budak muda ni, saya agaklah umur awal 20-an. Dah tak ada tempat nak semayang, dia pergi panjat tembok, dia semayang atas tu. Kalau saya semayang kat bawah, semin kat bawah tu kan. Kalau kita semayang semin kat bawah tu, buat sah baru. Dia pergi naik atas semin tu. Bila dia naik atas semin, agak-agak tuan-tuan, saya khusyuk nak semayang. Saya hilang terus khusyuk. Kata, sudah semayang aku kali ni. Pasal apa? Pasal kita nak tengok kek lagi dia sujud macam mana. Nak tengok dia sujud macam mana. Hilang habis khusyuk tuan-tuan. Saya kata budak ni kalau aku boleh ketuk kepala, hilang habis tak tahulah pahala dapat banyak mana semayang hari tu. Bila rokok okey lagi rokok. Bila time sujud tuan-tuan, saya jadi lambat sujud pasal nak tengok dia sujud. Astaghfirullahalazim. Saya jadi lambat nak sujud pasal saya nak tengok dia sujud macam mana tu. Betul lah dia nak sujud macam mana. Orang apa semua pakai sujud, dia nak sujud tak boleh, dia lompat, dia lari. Ni masalah perangai budak ni. Ada kali kedua, lagu tu juga. Saya semayang di satu negeri tuan-tuan. On the way pergi ceramah. Singgah satu masjid. Tengok satu budak ni agak-agak macam rock lah budak ni. Dengan rambut dia, dengan pakaian dia. Tapi kita pun bukanlah nak sangka buruk apa. Semayang sebelah dia. Sepanjang semayang dia duduk main rambut dia buat jambui lagu tu. Sepanjang semayang tuan-tuan, saya dah tak nak semayang. Geram nak pegang tangan, jangan bagi bergerak. Ni masalah. Kan? Jadi semayang kita tuan-tuan kena khusyuk, kan? Suasana kena khusyuk. Ada orang semayang TV buka kuat-kuat, saya pun tak faham. Kan? Kadang-kadang suasana tu tidak kondusif untuk semayang. Kita kena wujudkan suasana yang sesuai, kondusif untuk kita solat, supaya solat kita khusyuk. Semayang ni seberapa segera yang boleh. Saya suka tengok kawan-kawan Arab saya tuan-tuan. Saya dengan kawan-kawan Arab ni, dua tempat saya kenal dia orang. Satu semasa kami belajar di UIA. Ni kawan-kawan Arab ramai. Yang kedua masa di England. Kawan-kawan Arab pun ramai masa di England. Saya tengok orang Arab, kawan-kawan saya yang Arab ni, yang bagusnya tuan-tuan, masuk waktu dia semayang. Ni bagus. Tak kira kat mana, tak kira. Tengah jalan lah. Dia punya cepat semayang tu. Kita pun kadang-kadang naik, kata, rasa pelik semacam. Dia punya cepat nak semayang. Dia tak tangguh dah. Kita ni tangguh. Kan? Tak apa, nanti sampai rumah ke, nanti sampai pejabat ke. Kita perangai lagu tu. Kawan-kawan saya tuan-tuan, tepi jalan pun dia semayang. Yang Arab-Arab ni. Itu contoh tuan-tuan sekalian, kita menyegerakan solat. Orang perempuan jangan tunggu kain tudung, tak payah tunggu kain tudung lah. Kita dah pakai pakaian tutup aurat, baju kurung ke, track suit ke apa ke, pakaian tutup aurat cukup. Kan? Tak apa. Boleh semayang. Tak perlu tunggu kain semayang. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin. Sebab apa? Sebabnya Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, yakni orang yang khusyuk dalam solat. Yang ke-8, apa dia akhlak peribadi yang ada kepada salafus soleh, iaitu kita bersemangat melaksanakan qiyamul lail. Kita kena rajin qiyamul lail. Qiyamul lail ni tuan-tuan, benda hak Nabi suka sangat-sangat. Dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat. Jadi kalau kita nak golongkan diri kita masuk di kalangan mereka, maka kita kena biasakan dengan qiyamul lail.
Qiyamul Lail ni tuan-tuan sekalian, saya ambil hak mudah lah, walaupun perbahasan tu panjang, tapi saya ambil hak mudah. Hak mudahnya tuan-tuan, Qiyamul Lail, dia mula daripada isyak, dia habis dengan subuh. Tu waktu dia. Malah sebahagian ulama, yang ni ada khilaf, tapi tak apalah, sebahagian ulama berpendapat sembahyang ba'diyah isyak pun sebahagian ulama kata itu termasuk dalam Qiyamul Lail. Sebahagian ulama memasukkan witir hak lepas isyak kita buat, yang tu tak apalah, yang tu memang sebahagian daripada Qiyamul Lail. Tapi nak ceritanya ba'diyah isyak pun sebahagian fuqaha memasukkan ianya sebahagian daripada Qiyamul Lail. Kalau tuan-tuan malas sangat ba'diyah isyak berapa rakaat? 2 rakaat. 1 rakaat pun boleh witir, kan? Malas sangat-sangat, buat 1 rakaat witir. Itu pun sunnah, kan? Sama juga dengan kita bangun pagi, subuh. Awal sikit daripada subuh, kan? Dalam 15 minit sempat kita ambil air semayang, gosok gigi, semayang 1 rakaat witir. Ataupun kita semayang tahajud, ataupun yang seumpama dengannya. Kalau tak boleh, nak buat hak banyak-banyak. Dan jadi itu antara perkara yang kita lakukan. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW, nak cerita Nabi ni, Aisyah kata apa? Aisyah kata Nabi punya suka semayang malam sampai pecah kaki dia. Aisyah kata, kenapa engkau buat macam ni wahai Rasulullah? Padahal Allah Ta'ala telah mengampuni dosamu dan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Nabi jawab, afala akunu abdan syakura. Nabi nak ceritanya bahawa dia nak jadi hamba yang bersyukur. Ni hadis Bukhari. Nak jadi hamba yang bersyukur walaupun Allah Ta'ala dah ampun dosa dia. Yang ke-9 tuan-tuan, kita kena jadi orang yang tabah dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala. Orang yang berhadapan dengan ujian Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, paling hebat Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Isa AS, Nabi Musa AS. Tuan sebutlah Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Zakaria dan sebagainya, menghadapi ujian yang sangat dahsyat. Kita ni sikit sangat tuan-tuan sekalian. Ada satu orang makcik, ni cerita lama tuan-tuan. Ada satu orang makcik datang pejabat saya, dia tanya, Ustaz, sebab apa Allah Ta'ala uji saya macam ni? Saya tanya, pasal apa makcik? Dia kata, saya kahwin 3 kali. Dia kata, saya kahwin 3 kali. Kahwin kali pertama bercerai, kali kedua bercerai, kahwin kali pertama suami mati, kahwin kali kedua suami mati, kahwin kali ketiga bercerai. Dia kata sedangkan dia tengok jiran sebelah rumah dia, dia terbahagia sangat. Walaupun dia orang tidak macam saya. Saya kata macam mana? Dia kata saya ni ustaz, dengan tutup auratnya, dengan semayang, dengan baca Quran, tapi rumah tangga saya tak ada, dia kata. Tapi jiran sebelah, bukan saja suami pakai seluar pendek, isteri pun pakai seluar pendek. Boleh main gurau-gurau lagi pancuk air. Suami pancuk air kat isteri, isteri pancuk air kat suami, duk basuh kereta, duk bergelak ketawa depan rumah. Dia kata, dia rasa cemburu sangat tengok ada orang lain, ada isteri, ada suami, rumah tangga bahagia, sedangkan dia tak dapat kebahagiaan berkenaan, dia kata. Tuan-tuan sekalian, ini yang kita nak cerita. Kita bila kita nak ada akhlak peribadi, sifat salafus salih dulu, kita kena tahu bahawa kalau kita nak ikut cara Nabi, Nabi diuji oleh Allah Ta'ala lebih teruk, jauh lebih teruk daripada kita. Kita sikit je tuan-tuan, hanya kematian suami sebagai contoh, ataupun hanya sebagai kematian anak, tapi Nabi berapa ramai dah mati semasa dia sangat memerlukan mereka. Ketika Nabi sangat memerlukan Abu Talib meninggal dunia. Dalam saat Nabi sangat memerlukan kepada Khadijah meninggal dunia. Anak dia dan sebagainya, macam-macam yang berlaku kepada Nabi. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kalau benda tu berlaku pada kita, kita ingatlah apa yang berlaku kepada para anbiya, kepada para mursalin, jauh lebih hebat daripada kita. Benda yang berlaku pada jiran sebelah tu, pasal kita tak tahu je cerita dia.
Kalau kita tahu cerita dia, kita pun tak mau hidup macam dia. Saya pernah, tuan-tuan, saya ada cemburu dekat satu orang. Orang ni orang kaya, tuan-tuan. Orang kaya biasa muka dia bersih tak? Ya, orang kaya, muka orang kaya tuan-tuan tahulah kan, putih, merah kan. Kita orang kampung ni mana nak lawa sangat kan. Kalau salam pun tapak tangan tebal. Kan duk toreh getah, duk buat bendang macam-macam. Orang kaya kulit lembut je. Jadi satu hamba Allah ni saya tengok dia, saya cemburu tengok dia. Sebab dia ni kaya. Dengan kayanya, dengan segaknya, dengan putih kemerah-merahan muka dia, nampak sangat macam dia ni senang je hidup dia. Tapi satu hari Allah Ta'ala mentakdirkan orang yang saya kata saya cemburu tengok dia tu, tuan-tuan. Satu hari Allah Ta'ala mentakdirkan orang tu datang jumpa saya dan minta khidmat saya sebagai lawyer. Bila dia minta khidmat saya sebagai lawyer, tuan-tuan, dia cerita semua masalah yang dia hadapi. Bila saya dengar masalah yang dia hadapi tu, tuan-tuan, saya kata Alhamdulillah, Allah Ta'ala tak bagi kepada saya apa yang Allah Ta'ala uji orang tu. Kita tengok orang tu sekali lalu, daripada luar, daripada jauh, kita cemburu dekat dia, betul tak? Berapa ramai kita tengok orang kan? Kita tengok orang tu kaya, aku nak kaya macam dia. Kita tengok orang tu berpangkat tinggi, aku nak pangkat tinggi macam dia. Orang tu gaji besar, kita nak gaji besar macam dia. Kan? Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha adil. Dan banyak hikmah, banyak rahsia yang kita tak tahu. Tapi benda tu ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi bila kita tahu benda yang berlaku kepada dia, barulah kita faham bahawa kita tak payahlah nak cemburu dengan benda-benda yang macam tu, tuan-tuan sekalian. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis hasan sahih, hadis Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna izamal jazaa ma'a izamil bala. Nabi kata, sesungguhnya ujian yang berat akan dapat pahala yang besar juga. Pahala berat, ujian berat, pahala dia berat. Mana pahala besar? Siapa diuji dengan ujian yang berat, maka dia dapat pahala yang besar. Sesungguhnya Nabi kata, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya jikalau Allah dia kasih kepada sesuatu kaum, pasti Allah Ta'ala uji kaum berkenaan. Sesiapa yang reda, maka Allah Ta'ala pun reda kepadanya. Sesiapa yang marah, dia tak suka, maka Allah Ta'ala murka kepadanya. Maknanya apa, tuan-tuan? Nabi nak bagi tahu kepada kita, bila Allah Ta'ala sayang dekat kita, dia akan datangkan ujian kepada kita. Sebagaimana Nabi diuji oleh Allah Ta'ala, maka macam itulah kita juga, tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala kasih kepada kita, Allah Ta'ala uji kita. Saya banyaklah cerita kan. Tapi tuan-tuan, ada kawan saya, isteri dia, dia kata gila setahun. Pasal apa? Dia undur kereta dia, tuan-tuan. Dia tak tahu anak kat belakang. Undur gelek kena atas anak dia, mati anak. Isteri dia sendiri yang gelek anak dia, tuan-tuan. Gilis anak dia. Dia kata isteri dia, dia kata, ustaz, isteri saya ni ustaz, bukan macam orang setahun. Dia punya penyesalan tu, tuan-tuan. Dia rasa guilty, rasa bersalah. Dia rasa macam dialah yang bunuh anak dia. Tapi lepas tahun, perlahan-perlahan dia pulih, tuan-tuan. Ini nak cerita ujian Allah Ta'ala ni berat. Berat, tuan-tuan. Sebab tu kita, tuan-tuan, kita kena percaya, kena yakin, kalau ada Allah Ta'ala uji kita dengan ujian yang berat, itu maknanya pahala yang sangat besar menunggu kita. Yang penting kita reda, yang penting kita sabar dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala. Yang ke-10, tuan-tuan sekalian,
Pribadi seorang salafus soleh, akhlak seorang salafus soleh, dia tidak mengharapkan datangnya malapetaka ataupun musibah ataupun ujian daripada Allah Ta'ala. Kita jangan buat perangai minta musibah daripada Allah Ta'ala. Jangan minta ujian daripada Allah. Pasal apa? Sebab kita tak tahu kita ni kuat setara mana. Kita kadang-kadang kata ke orang sedap, kan? Jangan. Bila kena kat kita, kan? Kadang-kadang kita kata kat orang tak? Oh, dia tu kaya. Kereta berapa biji? Membazir betul. Oh, sedap kita ada kat orang, kan? Pasal apa? Kawan tu ada 4 biji kereta. Kita ada 2 biji. Kan? Kita 2 proton. Yang dia 4 biji semua jenama-jenama besar belaka. Kita kata apa ni, membazir. Kita hala bila kata kat orang sedap lah, kata kat orang. Dia rumah 2 biji, rumah 3 biji. Kita kata kat dia. Tapi tuan-tuan, benda yang sama kalau datang kepada kita, kita bimbang, takut-takut kita lebih teruk daripada orang hak kita kata tu. Kita jangan menjemput musibah. Jangan menjemput ujian, minta ujian. Kita kata aku pun boleh menghadapi ujian Allah Ta'ala. Jangan. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita nak jumpa dengan musuh. Tapi kalau jumpa juga dengan musuh, sabar. Tapi jangan minta nak jumpa dengan musuh. Jangan minta nak ada masalah, jangan. Kalau ada masalah, elak sedaya upaya. Saya dulu tuan-tuan, ada kawan saya duk ikut tarikat. Dia belajar tasawuf dengan satu tok guru. Ni cerita masa saya di Terengganu. Dia kata dalam tasawuf, dia kata kita nak didik diri kita supaya redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Cara dia ialah kalau kita berjalan tengah panas, jangan pakai payung. Dia kata bila hujan, jangan pakai payung. Baru kita boleh didik diri kita ni supaya redha dengan keciptaan Allah Ta'ala. Ni memang gila tuan-tuan. Ni memang tak cerdik orang macam ni. Ni bila belajar tasawuf dengan cara resongsang. Tasawuf tak salah tuan-tuan, tapi mesti bersandarkan Quran dan hadis. Bila dia menyongsang, dia pelik ni dia akan jadi macam tu. Bila hujan, dia sengaja redah hujan. Bila panas, dia sengaja dedahkan kepala dia kepada panas. Itu orang kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tuhan dah larang kita jangan campakkan diri kita dalam kebinasaan. Kepala kita terdedah kepada panas matahari, dia akan menimbulkan masalah kesihatan. Kawan saya tuan-tuan, dia optometris. Dia orang kita kata yang buat cermin mata ni. Dia optometris. Dia kata kebanyakan orang dia tengok yang kena apa ni, katarak, apa dia panggil? Katarak kan? Yang apa, yang ada putih-putih. Betul kan? Yang selaput tu kan? Dia kata dia di Kelantan, dekat Tumpat, dia kata kebanyakan yang kena selaput putih tu, tuan-tuan sekalian, orang yang sebelah pantai. Sebab apa? Sebab dia panggil apa, sinar apa, matahari ni? UV. Sebab UV tu banyak terdedah. Jadi kita tuan-tuan, bila kita pakai cermin mata hitam, bila kita letak apa ni orang kata tinted dekat kereta yang mahal, itu bukan kerana kita takut, itu bukan kerana kita tidak redha kepada ketentuan Allah, tapi itu adalah usaha dan ikhtiar kita untuk tidak membinasakan diri kita. Pancaran UV dia merosakkan diri kita. Kita ada ilmu, maka gunakan ilmu kita untuk mengelak daripada terdedah terlalu banyak kepada pancaran UV. Kita ada knowledge, kita ada ilmu, maka guna ilmu itu untuk kebaikan diri kita. Maka orang yang jaga mata dia daripada pancaran UV, dia pakai cermin mata hitam yang berkualiti. Jangan beli hak pasar malam tu. Pasar malam cantik tu dia pakai kan. Orang kata itu imam ni apa, dah mula nak menggatai dah pakai cermin mata hitam pula dah. Kan? Dah, bukan masalah nak menggatai, nak apa dah. Nak jaga mata. Lepas ni semua pakai cermin mata hitam. Kan? Nak jaga mata. Jangan pakai malam pula. Malam tu benda lain. Kan? Waktu tengah hari. Kalau di UK tuan-tuan sekalian, walaupun tak panas, tapi dia UV dia tinggi. Maka tuan-tuan sekalian, benda-benda macam tu kita kena jaga. Panas matahari dan sebagainya. Saya ringkaskan. Yang ke-11 tuan-tuan sekalian, kita tidak berputus asa bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Antaranya disebut dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Yang ke-12, jangan kita kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Kufur nikmat contohnya macam mana tuan-tuan? Iaitu antaranya ialah bila kita ada nikmat, kita menyalahgunakan nikmat Allah Ta'ala. Katalah dapat duit, kita guna duit tadi untuk buat benda dosa. Itu kufur nikmat. Kan? Tuan-tuan, apa ni? Dapat duit. Tuan-tuan ada peluang nak pergi luar negara. Orang lain pergi buat umrah. Orang lain pergi tengok tempat-tempat bersejarah yang boleh mendatangkan keinsafan. Dia pergi Red Light District dekat Amsterdam. Tu yang berat. Kan? Itu tempat tu segala benda jahat semua ada kat situ. Ataupun pergi dekat mana? Dekat Hat Nyai. Ni Perlis kan? Perlis dekat dengan apa? Lebih kurang lah kan? Tuan-tuan cross je border, macam-macam ada kat situ. Tiger show-nya apa semua. Kan? Tengok benda-benda yang tak elok. Tapi bila bak makan, nak cari makanan halal pula. Cari makanan halal. Buat apa makan babi? Makan benda haram lah kan. Tapi pasal apa? Bila bak makan, babi tak mau makan, benda apa ni, lembu nak kena sembelih. Pasal apa? Yang mata tu ikut suka je tengok. Kan? Mata ikut suka. Kemaluan tak jaga. Tapi bila tang makan, kena sembelih. Kan? Ni masalah orang kita tuan-tuan sekalian. Dia punya cara berfikir yang halal itu nak kena jaga, yang tak makan je. Makan kena jaga. Yang arak dia minum. Tu yang kita pelik. Patutnya engkau dah pergi Hat Nyai, pergi melanggar ni pelacur pula, tengok Tiger Show lagi, minum arak pula. Lepas tu makanlah apa khinzir ke apa ke, makan pi lah. Tapi dah bila time makan nak halal juga tu. Yang tu yang kita pelik. Cuba tuan-tuan tanya dia, pasal apa dia makan halal? Agak-agak dia nak jawab apa? Amsterdam tu tuan-tuan, Red Light District tu, restoran halal banyak dalam tu. Tu yang saya pelik. Red Light District, kalau tuan-tuan pergi, perempuan-perempuan yang kita kata yang tak elok tu, duduk dalam aquarium, dalam kaca. Tuan-tuan boleh tengok satu-satu. Nak pilih hak mana. Tapi restoran halal banyak kat situ. Pasal apa? Demand. Pasal apa demand? Sebab tu Arab ramai pergi tempat tu. Tu saya kata, engkau nak makan halal buat apa? Engkau pergi cari benda haram, makan benda haram macam sebagaimana orang putih lah, hamburgernya apa, makan pergi. Tapi bila time makan, nak yang halal. Ni cara beragama yang tak betul. Yang akhir sekali tuan-tuan sekalian, hendaklah kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Semualah sifat-sifat mahmudah yang tak sempat saya nak ulas semua. Tuan-tuan sekalian, yang penting kita hiasi diri kita dengan akhlak yang sempurna, tuan-tuan sekalian. Dan pesanan yang akhir tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna min antara orang yang dia kata, yang Nabi kata yang paling aku sayang, ilayya, di sisi aku, wa aqrabikum minni majlisa, dan yang tempat duduk dia paling dekat kepada aku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Siapa dia? Orang bila dia tempat duduk dia paling dekat dengan Nabi. Siapa dia? Di hari akhirat nanti, iaitu Nabi kata ahasinakum akhlaqa, orang yang paling bagus akhlak dia. Kita kalau ambil gambar tuan-tuan sekalian, menteri besar dekat tengah-tengah, betul tak? Menteri besar kat tengah-tengah, kita kalau boleh nak duduk sebelah menteri besar. Ada lagu tu. Kalau ambil gambar, katalah Raja Perlis datang, kan? Raja Perlis datang, ambil gambar, kita kalau boleh nak duduk sebelah dengan Raja Perlis, kan? Kalau bab agama ni tuan-tuan, kalau bab agama ni, lagu tu lah. Bab agama ni kalau boleh kita nak duduk sebelah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau tengok artis kan, sekarang banyak masjid jemput artis kan. Pasal apa? Nak suruh orang ramai datang masjid. Kalau panggil ustaz biasa ni tak ada, adalah 4-5 orang. Kalau panggil artis, nak artis perempuan, ramai lah tuan-tuan. Dia punya ekor tu panjang, ekor tu. Pakai nak selfie lah apa semua. Pasal apa? Bila kita selfie, boleh post dalam Facebook. Kita rasa bangga kan. Itu dunia. Itu dunia. Tapi bila cerita bab akhirat, bila bab akhirat ni, manusia kalau boleh nak duduk paling dekat dengan Nabi.
Maka kalau bagi kita tuan-tuan, dah kita nak duduk dekat dengan Nabi, tak ada cara lain. Nabi ajar kepada kita ialah kita kena membaguskan akhlak kita supaya tempat duduk kita paling hampir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berhenti setakat tu. Saya nak buka peluang kalau ada satu dua soalan di kalangan tuan-tuan sekalian. Kalau tak ada soalan, kita boleh akhiri terus majlis kita pada malam ni. Dipersilakan kalau ada sebarang soalan. Sekarang pun dah pukul 9 lah. Ada? Tak ada? Apa, saya mengajar kat universiti tuan-tuan, yang paling suka tanya soalan semua foreigner, semua orang luar, orang Arab, orang Iran, orang putih kan. Kalau mengajar budak Melayu memang senang. Ada sebarang soalan semua tunduk belakang kan. Itu seronok mengajar apa ni bangsa Melayu kita. Memang tak ada soalan. Saya dulu pun masa saya belajar dulu pun, kalau pensyarah tanya ada soalan, semua buka tunduk belakang. Tak ada soalan. Ada? Ha? Ya. Siapa dia? Seorang? Aha. Okey. Ada satu hamba Allah ni. Kita panggil dia sebagai Ustaz Zaid lah. Ustaz Zaid ni dia duk tuduh saya sebagai seorang lawyer yang suka memurtadkan orang. Jadi dia duk cerita, bukan dia saja, ramai sebenarnya orang yang tak setuju dengan saya. Dia duk kempen dalam Facebook dan WhatsApp. Dia kata saya ni satu orang lawyer yang suka memurtadkan orang. Na'udzubillah. Tuan-tuan sekalian, dia benda ni berpunca daripada kes Fatimah Tan yang pernah saya kendalikan tahun 2008-2009. Kes ni tuan-tuan sekalian, saya cerita cara ringkas je. Dia ni Cina yang beragama Buddha. Dia duduk satu rumah dengan teman lelaki dia yang berbangsa Iran di Jepun. Jadi bila dah duduk dekat 10 tahun apa semua ni, ajak kahwin. Jadi Iran ni setuju kahwin. Bila nak kahwin, Iran ni kata boleh kahwin dengan dia, tapi kena masuk Islam. Jadi nak masuk Islam kena balik Malaysia. Balik Malaysia, masuk Islam di Pulau Pinang. Jadi bila kahwin, Iran ni balik semula ke Iran, hilang begitu sahaja. Jadi yang perempuan Cina ni datang ke pejabat saya dan dia kata dia nak keluar Islam. Saya pun tanya dia macam sebab apa nak keluar Islam? Dia ceritalah. Jadi saya pun tanya dia, masa kamu masuk Islam tu, kamu mengucap macam mana? Dia ceritalah dia mengucap kalimah syahadah apa semua. Lepas tu balik daripada mengucap kalimah syahadah, balik ke rumah, kamu semayang cara Islam ke cara dia panggil bukan Buddha, dia panggil Tao kan, Taoism. Cara Tao. Dia kata dia balik semayang cara Tao. Maknanya dia dengan tikongnya, dengan dewa langit apa semua ni dia tetap semayang. Saya tanya, pasal apa hari yang sama engkau mengucap kalimah syahadah di pejabat agama, hari yang sama engkau balik ke rumah, engkau tetap dengan tokong. Dia kata sebab dia mengucap kalimah syahadah tu sekadar untuk membolehkan dia kahwin dengan suami dia. Dia tak pernah yakin dengan Islam. Jadi bila saya interview dia dengan lebih lanjut panjang lebar tu, saya buat kesimpulan bahawa dia tak pernah masuk Islam. Syahadah yang diucapkan itu syahadah yang lara. Syahadah yang tidak sah. Jadi tak timbul isu nak keluar Islam. Sebab engkau masuk Islam pun tidak. Tapi saya kata kat dia, itu pandangan saya. Tapi benda ni kita kena sahkan di mahkamah syariah supaya hakim mahkamah syariah boleh tentukan kedudukan sebenar agama kamu. Pergi ke mahkamah syariah Pulau Pinang tuan-tuan, hakim setuju dengan pendapat saya bahawa dia ni tak pernah masuk Islam. Majlis Agama Islam Pulau Pinang tak setuju, buat rayuan ke mahkamah syariah, mahkamah rayuan syariah. Mahkamah rayuan syariah ada 3 panel hakim. Dikepalai oleh Ketua Hakim Syar'i Malaysia, Tan Sri Ibrahim Lembut, dan 2 orang lagi hakim
Mahkamah Rayuan Syariah pada masa itu. Ketiga-tiga pun sebulat suara setuju dengan hujah saya mengatakan bahawa Fatimah Tan tu tak pernah masuk Islam. Dan maka agama dia diisytiharkan sebagai agama Buddha, dia bukan beragama Islam. Dia bukan seorang Islam. Jadi benda ni telah dispin. Orang pergi cerita saya bela orang murtad. Ini masalah. Sedangkan dia tak tahu hujung pangkal cerita. Kadang-kadang dia tahu hujung pangkal cerita, dia baca benda tu. Kes saya tu direkodkan dalam jurnal hukum. Sekarang ni siapa nak belajar undang-undang di universiti, antara kes yang diorang akan belajar, kes yang saya kendalikan itu. Jadi ada orang, dia busuk hati, dia nak sebar fitnah, dia guna isu tu untuk memburukkan nama saya. Sedangkan kita sebagai lawyer, tuan-tuan, kita hanya berhujah di mahkamah. Yang buat keputusan adalah hakim. Kalau kau nak marah, marah kat hakim lah. Kenapa marah kat lawyer? Tapi tak boleh lah, sebab hakim tu adalah Ketua Hakim Syar'i Malaysia. Dia nak kata bahawa ni Wahabi ni dia suka memurtadkan orang. Itu yang dia nak sebut. Padahalnya kita bukan memurtadkan orang. Kita hanya berhujah dari segi undang-undang. Sama sebagaimana saya membela orang yang dituduh sebagai perogol. Pergi mahkamah lepaskan perogol. Takkan tuan-tuan nak kata saya bersubahat dalam kes rogol? Tak. Pasal apa? Sebab bila masuk mahkamah, kita akan minta bukti daripada doktor, pakar perbidanan dan sakit puan bahawa mangsa rogol memang kena rogol. Kalau doktor cek tidak ada penetration, tidak ada kemasukan kemaluan dalam kemaluan perempuan, itu bukan rogol. Maka sebab itu anak guam saya dilepaskan daripada tuduhan rogol. Tapi orang yang tak faham, dia kata Ustaz Jalani bela orang rogol orang. Ini masalah, tuan-tuan sekalian. Sama macam kes bunuh. Saya pernah kendalikan kes bunuh. Si tertuduh yang dituduh membunuh dilepaskan oleh mahkamah, tidak bersalah. Ada orang kata Ustaz Jalani bersubahat dalam membunuh orang. Ini pening kepala, tuan-tuan. Mahkamah kita tengok pada bukti. Kalau si mati dengan sebab tikaman gunting, tapi senjata yang dijumpai adalah pisau, itu antara sebab kenapa mahkamah melepaskan anak guam saya. Maknanya bukan anak guam saya yang bunuh. Sebab senjata yang dijumpai adalah pisau. Sedangkan bila doktor buat postmortem, didapati kematian si mati itu kerana gunting. Maknanya ada orang lain yang bunuh. Jadi kita sebagai lawyer, kita hujah dari segi evidence, dari segi keterangan. Kita belajar semua ni, forensiknya dan sebagainya. Tiba-tiba orang yang tak faham, dia kata, ni lawyer ni duk bela orang murtad, duk bela orang perogol, duk bela pembunuh. Masalah, tuan-tuan. Sedangkan agama mengatakan al-bayyinah 'alal mudda'i, kan beban bukti itu atas orang yang mendakwa. Dan Nabi larang kita hukum orang tanpa sebarang bukti, kan. Jadi kita jangan main tuduh, sebab apa, tuan-tuan? Benda tu akan menjadi ujian di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Cukup macam tu? Boleh? Baik. Ada soalan lain? Ya. Salam. Tarekat Naqsyabandiyah. Macam ni, tuan-tuan. Saya cakap cara umum lah, boleh kau lah? Saya cakap cara umum. Tarikat ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat nak tahu panjang lebar, dalam YouTube ada satu kuliah saya khusus tentang Tarikat Naqsyabandiyah. Ada dalam YouTube. Nanti tuan-tuan type, key in Tarikat Naqsyabandiyah Ustaz Jailani, nanti tuan-tuan boleh tengok. Yang tu 1 jam lebih saya hurai panjang lebar. Tapi untuk malam ni saya bagi meraihkan soalan tu, saya jawab secara umum. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan belajar tarikat, boleh kata hampir semua, kalau tak semua pun hampir semua tarikat ni, dia akan kaitkan tarikat dia tu dengan Abu Bakar Siddiq. Dengan Abu Bakar Siddiq. Dia akan habis di Abu Bakar Siddiq. Dia nak bagi tahu benda ni daripada dia punya sanad tu sampai dekat Abu Bakar, maknanya Abu Bakar dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu masalah yang timbul.
Sebab saya dulu pun tuan-tuan, saya belajar juga tarikat ni. Bukan kata kita tak belajar. Kita belajar Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali dan sebagainya. Kita juga minat dengan tarikat dan saya tahu sedikit. Tapi masalah tarikat ni yang dia claim sanad dia tu sampai kepada Abu Bakar Siddiq, dan dalam erti kata Abu Bakar dapat daripada Nabi, kenapa sanad diorang ni, amalan diorang yang diorang kata ada sanad ni, tidak ada dalam Sunan Sittah, tak ada dalam Sunan Tis'ah, tak ada dalam kitab-kitab hadis yang kita duduk mengaji, Bukhari, Muslim apa semua ni, sampai Muwatta' dan sebagainya kan. Tuan-tuan duduk belajar Ibnu Khuzaimah dan sebagainya, Ibnu Majah, apa semua ni, tak ada. Tuan-tuan tak jumpa. Nampak tak? Nampak tak? Kita bukan bercakap tentang Sunan Sittah saja, tapi semua kitab-kitab hadis yang ada dalam dunia ni tuan-tuan sekalian, tak cerita tentang amalan yang diorang claim sebagai sanad tu sampai kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi. Tak ada. Ini satu persoalan tuan-tuan sekalian. Itu satu. Yang kedua, kita sebagai seorang yang berpegang pada sunnah Nabi, sudah tentu kita nak utamakan benda yang terang-terang ulama terima benda tu sebagai sunnah Nabi, betul tak? Yang terang-terang yang orang tak petikai kat mana? Bukhari contohnya. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Imam Muslim, nah. Yang tu. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, tarikat ni dia ajar kita apa? Dia ajar kita kepada satu jalan kesufian yang dia claim sebagai datang daripada Nabi. Tapi kenapa apa yang dia ajarkan tuan-tuan sekalian banyak berbeza daripada apa yang kita tengok daripada Nabi? Saya ambil satu contoh tuan-tuan sekalian. Ada satu tarikat ni, tak apalah saya sebutlah senang. Tarikat Naqsyabandi ni tuan-tuan sekalian, di satu tempat, anak murid dia bukan seorang, beberapa orang, lelaki dan perempuan. Termasuk satu orang perempuan kerja bank, jumpa saya tuan-tuan, tanya saya, "Ustaz, saya ikut satu tarikat Naqsyabandi di satu tempat," dia kata. "Ustaz, dalam tarikat tu suruh kami cium kaki dia. Lelaki pun cium kaki ustaz, yang perempuan pun cium kaki ustaz." Nak tanya tuan-tuan, bila masa Nabi dan sahabat ajar benda ni? Tuan-tuan pernah tengok Abu Bakar Siddiq ajar benda ni? Ada tak? Kita tak pernah dapat tahu pun tuan-tuan. Khalifah Islam yang lain, Umar Khattab, Uthman, Ali dan sebagainya, tabi'in yang lain, tak ada pun tuan-tuan. Apatah lagi orang perempuan yang bukan mahram cium kaki kita. Siapa-siapa yang ada tarikat Naqsyabandi malam ni tuan-tuan sekalian, saya minta boleh hamai kat depan cium kaki saya pun nak seronok juga. Tuan-tuan, guna akal, bersandarkan kepada Quran dan hadis. Itu sudah melampau tuan-tuan. Kalau suruh bini orang cium kaki ustaz, anak dara orang cium kaki ustaz, itu bukan sunnah, itu ajaran sesat tuan-tuan. Satu Syekh Sufi di Malaysia, saya tak mau sebut nama dia. Tuan-tuan nak tahu, nanti kita minum ayat, kita sembang. Satu Syekh Sufi, dia mengaji di Mesir. Kelas tak pergi, duk ponteng, kerja dia duk tawaf kubur je, kerja dia duk buat benda-benda khurafat dekat kubur, balik Malaysia tuan-tuan jadi Syekh Sufi. Sampai tahap ayah dia pun cium tangan dia, sebab dia dianggap sebagai wali. Ni apa benda tuan-tuan? Kalau engkau betul-betul tarikat, ikut tarikat, engkau betul ahli sufi, engkau ada sifat mahmudah, sifat yang sangat mulia dalam diri, anaklah yang cium tangan ayah. Betul tak? Ke orang perlih ahli ayah cium tangan anak? Orang perlih. Anak yang cium tangan ayah, bukan ayah cium tangan anak. Tuan-tuan pernah tengok ke tak mak cium tangan anak? Tak ada tuan-tuan. Oh, ni sebab mentang-mentang anak dia wali Allah, jadi ayah cium tangan anak. Terbalik tuan-tuan. Tuan-tuan baca kisah Uwais Al-Qarni, kan? Uwais Al-Qarni, dia ni kalau kita nak ikut, dia ni macam sahabat, tapi dia tidak dianggap sebagai sahabat, dia jadi tabi'in. Sebab dia tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni tuan-tuan, khidmat dia kepada mak dia tu. Khidmat dia kepada mak. Itu contohnya tuan-tuan. Makna kita ni kalau nak ikut sunnah, kalau kita kata tarikat, kita bersuluk
atau apa-apa istilah nak sucikan jiwa dan sebagainya, antara benda yang penting yang tuan-tuan tak boleh tinggal ialah berbakti kepada mak, kepada ayah. Jangan duk jadi terbalik tuan-tuan sekalian, jangan jadi terbalik. Jadi banyaklah orang kita ni tuan-tuan sekalian dia keliru benda-benda yang macam ni. Akhir sekali saya nak pesan, minta maaf saya cakap secara umum kan. Saya nak pesan dekat tuan-tuan, nak jaga diri kita, kita pastikan benda yang kita lakukan tu ikut Quran dan hadis. Kalau nampak bertentangan tu bukan. Di Pulau Pinang ada satu ajaran yang lebih kurang sama macam ni, kata tarikat juga. Tapi yang ni bukan Naqsyabandi, ni hak lain pula. Yang ni tuan-tuan sekalian salam. Hak tadi saya cerita tadi cium kaki kan. Hak ni salam. Suami dia profesor di sebuah universiti, tak mau sebut universiti mana, profesor. Ada PhD, profesor lagi. Nak naik profesor bukan calang-calang. Ada PhD dengan penulisan dalam jurnal, artikel apa semua, conference dan sebagainya, cukup syarat boleh jadi Profesor Madya. Daripada Profesor Madya boleh jadi profesor. Profesor tuan-tuan. Mana orang cerdik lah, bukan orang bodoh-bodoh. Isteri dia datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolonglah suami saya, dia dah sesat dah." Saya tanya, sesat macam mana? Dia kata, "Suami saya paksa saya ikut satu tarikat ni." Dia pun cerita lebih kurang. Tapi yang saya nak highlightnya tuan-tuan, kena salam dengan Tok Guru ni tuan-tuan. Lepas salam tu, punggung jangan hala kat Tok Guru, kena undur pelan-pelan. Jangan bagi hala punggung kat Tok Guru. Punya hormat kat Tok Guru tu. Tuan-tuan lepas ni salam dengan saya, jangan pusing punggung kat saya. Yang tu okey lagi. Dia salam tu dia kena undur macam tu. Yang tu okey lagi. Tak adalah teruk sangat kan. Tapi yang kedua ni, bini dia pun kena salam dengan Tok Guru. Ni ajaran tarikat mana tuan-tuan? Orang perleh salam dengan ustaz ke? Muslimat lepas ni salam dengan saya ke lepas ni? Tak ada tuan-tuan. Kita tak ajar benda macam tu. Sunnah Nabi sepanjang dia hidup, bila bai'ah, masa tu muslimat, masa tu orang Islam, masa tu tuan-tuan sahabiah, masa tu bila berbai'ah dengan Nabi, dia tidak bersalam, tidak bersentuh kulit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Antara kulit yang bukan mahram, perempuan yang bukan mahram dengan lelaki yang bukan mahram, tidak bersentuh. Itu sunnah. Tapi kita hari ni bawa tarikat ajaran, tak kiralah apa nama sekalipun, hak pelik-pelik yang jelas bertentangan dengan amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata kat saya, isteri ni kata kat saya, "Ustaz tolonglah," dia kata, "saya pun tak faham macam mana suami saya jadi macam tu." Sampai tahap tuan-tuan, Tok Guru dia suruh suami dia cerai isteri dia sebab isteri dia tak mau salam dengan Tok Guru. Pasal tu je. Ini tarikat apa ni? Sampai tahap mesti salam dengan Tok Guru. Tak salam dengan Tok Guru, kena cerai isteri. Ini tarikat apa tuan-tuan? Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian kita malam ni tuan-tuan sekalian, kita tak berniat nak burukkan sesiapa, tapi sekadar nak zahirkan kepada orang ramai, memperingatkan kepada orang ramai. Bahayanya kita ni kalau kita menyimpang daripada apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi. Mana yang saya silap salah itu saya minta maaf dengan tuan-tuan. Moga-moga Allah Taala mengurniakan sebaik-baik pahala kepada kita dan mengurniakan tempat duduk yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.